Pelaksanaan projek infrastruktur dan pelancongan di kawasan Tanjung Manis dan Belawai bakal tingkatkan tahap sosioekonomi penduduk. Itu antara tumpuan dari Bumi Kenyalang. Perinciannya langsung saja bersama Bu Mawin. Silakan Bu Ma. Baik, terima kasih Sahi. Kita ke perkembangan ini terlebih dahulu. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonapeng menghargai sumbangan komuniti kejuruteraan tempatan dalam menyokong transformasi Sarawak ke arah menjadi sebuah negeri yang maju. Berucap merasmikan Majlis Makan Malam Tahunan Institusi Jurutera Malaysia IEM Cawangan Sarawak di Kuching malam tadi, Dato' Patinggi Abang Johari memberitahu Sarawak kini komited dalam pembangunan ekonomi berasaskan teknologi tenaga hijau bagi menjamin kelestarian dan pemulihan alam sekitar. Justru Sarawak memerlukan jurutera-jurutera tempatan yang peka dengan pembangunan teknologi terkini selain mengutamakan amalan terbaik yang mampu mengatasi isu perubahan iklim. Tan Sri Abang Johari berharap agar komuniti jurutera terus berinovasi dalam meneroka kaedah serta teknologi baru agar dapat merealisasikan agenda ekonomi hijau Sarawak. Turut hadir pada majlis tersebut ialah Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas dan Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Menteri Kerjaya Malaysia Dato' Sri Dr. Alexander Nantalinggi, Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak Dato' Insinyur Aidil Lariwo, Presiden IEM Insinyur Profesor Dr. Siti Nurlida Bunyamin dan Pengerusi IEM Sarawak Insinyur Sim Hui Keng. Usahawan tempatan harus mengadaptasi kaedah baru dalam memperluaskan perniagaan mereka. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan berkata, usahawan juga digalak untuk mengaplikasikan platform digital untuk kekal berdaya saing. Beliau yakin hanya dengan cara sedemikian para usahawan mampu mengembangkan produk mereka ke pasaran yang lebih luas. Malah Sarawak telah mengambil inisiatif ke hadapan terutama dalam menghadapi keperluan usahawan yang terjejas akibat COVID-19 dengan memberi pelbagai bantuan. Dato' Amar Awan Tengah berkata demikian pada Majlis Graduasi Pembangunan Bimbingan INSKEN edisi Sarawak 2023 di Kuching. Seramai 80 graduan telah menamatkan program khas Anjuran Institut Keusahawanan Negara dengan kerjasama Amanah Ikhtiar Malaysia. Kerjasama pintar antara Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU dan Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS telah berjaya mencapai transformasi yang membanggakan selepas 35 tahun. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian berkata, kejayaan demi kejayaan telah dicapai Bandaraya Kuching sama ada dari sudut ekonomi, sosio, budaya dan teknologi. Beliau yakin kejayaan tersebut dapat dikekalkan melalui kerjasama padu semua pihak. Malah Bandaraya Kuching akan kekal mampan dan berdaya tahan selaras dengan tema Hari Bandaraya Kuching ke-35 iaitu Inklusiviti Komuniti ke arah Bandaraya Lestari. Seluruh warga bandaraya juga dapat menikmati manfaat pertumbuhan dan pembangunan Bandaraya Kuching hasil kemakmuran Sarawak. Justru Dato' Amar Dr. Sim merangkap Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan berharap kerjasama erat antara DBKU, MBKS dan semua jabatan yang terlibat dalam menjayakan setiap aktiviti atau acara yang dianjurkan dapat diteruskan dan dipertingkatkan ke tahap yang lebih tinggi. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapannya yang disampaikan oleh Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi pada Grand Finale Pesta Kuching 2023 di Kuching. Pada 5 Ogos 2023 lalu, Kementerian Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak dengan kerjasama DBKU dan MBKS telah menganjurkan Kuching Street Parade sempena 60 tahun Sarawak Merdeka. Acara tersebut mendapat penyertaan memberangsangkan daripada 60 kontingen dengan lebih 2,000 peserta dari seluruh Sarawak dan 1 kontingen dari Singapura. Sejumlah RM161.7 juta telah diluluskan kerajaan menerusi Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak untuk pelaksanaan projek pembangunan Pantai Pelancongan Belawai. Menurut Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talif Saleh, projek tersebut meliputi penyediaan beberapa kemudahan asas yang akan memberi manfaat kepada pelancong serta penduduk setempat. Katanya selain pelancongan, projek itu juga akan memberi impak sosioekonomi dalam sektor pertanian dan perniagaan.
Datuk Lin yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Kuala Rajang memberitahu projek lain yang dirancang dan bakal dibangunkan di kawasan Belawai dan Jerijeh termasuklah pembinaan hotel bertaraf 3 bintang serta padang golf. Turut dalam perancangan pembinaan jalan dari Tanjung Manis ke Kampung Paloh serta skim pemberasaran kampung untuk penduduk Belawai dan Jerijeh yang akan dibina di kawasan seluas 20 hektar. Beliau berkata demikian pada dialog cadangan projek pembangunan Pantai Belawai di Dewan Masyarakat Kampung Belawai. Turut hadir Ahli Parlimen Tanjung Manis, Insinyur Yusof Abdul Wahab. Baik, sementara itu Insinyur Yusof pada sesi dialog berkenaan memaklumkan Kerajaan Sarawak telah meluluskan lebih RM400 juta untuk membangunkan jalan Tanjung Manis ke Kampung Paloh. Menurut beliau, dana tersebut untuk menyediakan jalan raya yang lebih selesa kepada penduduk iaitu jalan berturap termasuklah pembinaan jambatan. Jelas Insinyur Yusof, sebelum ini Kerajaan Persekutuan menerusi Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW telah meluluskan peruntukan RM267 juta untuk tujuan tersebut. Namun, dana tersebut tidak dapat menyediakan kemudahan jalan yang lebih lengkap. Oleh itu, beliau akan berbincang semula dengan KKDW untuk menilai semula peruntukan yang telah diluluskan itu untuk membangunkan kemudahan lain di kawasan berkenaan. Cadangan projek Jalan Tanjung Manis ke Kampung Paloh melibatkan laluan kira-kira 26 km. Jalan itu nanti akan menghubungkan beberapa kampung seperti Kampung Paloh, Kampung Kedang, Berangan dan Kampung Stalun dengan Tanjung Manis. Kempen pemvaksinan anti-rabies, pelesenan chip mikro secara percuma dan pemandulan bersubsidi untuk anjing di Bandaraya Kuching terus mendapat sokongan masyarakat. Menurut Datuk Bandar Kuching, Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS Datuk Wee Hong Seng, sehingga Oktober tahun ini sebanyak 576 lesen anjing telah dikeluarkan. Dari jumlah itu, 539 ekor anjing telah dilengkapi dengan microchip yang merupakan sebahagian daripada 896 ekor anjing yang telah didaftarkan di bawah kawasan MBKS. Ditemui media di Dewan Masyarakat MBKS, Wee menambah pihaknya juga menyasarkan untuk memandulkan sehingga 200 ekor anjing dalam kawasan MBKS dalam usaha mengawal populasi dan jangkitan wabak rabies. Ia dijalankan menerusi program pemberian bersubsidi RM100 bagi pemandulan seekor anjing. We'd like to remind the public, rabies is still there, right? It's ongoing, and please, if you love your pets, make sure that you bring them here for vaccination. Of course, you have another choice. If you want to go to your own, that's fine. Please be responsible, neuter your pet, vaccinate your pet because you will protect yourself, your family and your pet from rabies. And also, of course, microchipping. The councils are now offering free microchipping. With the microchip, it's not a GPS. We cannot track where your animal is. But if your animal gets lost or if it gets caught, you can find the order. Yeah, they can scan the microchip. The number will come up. Then the council has the information. Then they can contact the owner. Like there was one case where seorang maut manakala 4 lagi cedera dalam kemalangan membabitkan 2 buah kenderaan di simpang Jalan Ulu Oyak di Sibu pagi tadi. Menurut Ketua Zon 4 Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak, Andy Ali, mangsa yang maut merupakan pemandu salah sebuah kereta dikenali sebagai Lungan Anak Engkang berusia 53 tahun. Jelas Andy, pihak bomba menerima laporan berhubung kemalangan itu pukul 7 pagi dengan menggerakkan sepasukan anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Merah ke lokasi kejadian. Pihak bomba telah membantu mengeluarkan mayat mangsa, seterusnya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. 4 mangsa yang cedera merupakan pemandu dan penumpang sebuah lagi kereta dan kesemua mereka telah dihantar ke Hospital Sibu untuk menerima rawatan. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Baik, kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri untuk berita